Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk semua yang ada dekat sini. Salam Ramadan Kita insya-Allah esok bermula perjuangan 10 malam terakhir kan. Malam ni 19 betul 19 Ramadan So alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah sesi kita ni tak lama lah. Hopefully bulan puasa ni saya tak nak nanti you all kan duk tidur je semua nanti. So insyaAllah sesi kita ni tak lama. Jika ada yang nak tanya soalan ke, jika ada sebarang persoalan you all boleh type dulu dalam chat box dan boleh nanti doktor-doktor ataupun coach akan bantu jawab lah. Okey, ada nampak banyak nama-nama baru yang saya belum kenal. So sebelum bermula saya ambil masa 1-2 minit lah untuk introduce sebab saya nampak ada ramai yang baru dekat sini Okey. So sebelum tu saya nak ingatkan housekeeping announcement sikit. Saya mohon kalau ada yang nak onkan kamera, nak onkan video, boleh, tak ada masalah Cuma saya nak anda pastikan pakaian sopan lah. Dan kadang-kadang kalau you all tak onkan video pun, kadang-kadang ter-on. Pernah berlaku So ter-on. Just be careful lah. Kadang-kadang kita lupa nak pakai tudung ke, duk bergolek-golek atas katil dengan baju kelawar ke. So you all just beware lah Kadang-kadang kita tak sengaja. Okey, jika ada sebarang soalan, nanti boleh tanya at the end of presentation saya nanti. InsyaAllah saya akan cuba bantulah. Kalau tak, you all tuliskan dulu dalam chat box. Nanti doktor-doktor ataupun coach akan bantu. Okay, so untuk introduction, saya just introduce diri saya bagi yang baru mengenali. Nama saya Dr. Adibah Alawiyah binti Haji Abdul Razak. Saya bersiaran dari Johor Bahru dekat JB saya now ni. Dan insyaAllah kita punya program ni actually education ataupun ilmu-ilmu ni insyaAllah boleh akan dapat you all yang baru dekat sini akan dapat dari masa ke semasa. Sebab selain daripada platform Zoom gini, saya juga banyak bagi coaching ataupun guidance dan doktor-doktor lain juga banyak bagi coaching atau guidance secara online dekat TikTok ada dekat Facebook, ada dekat Instagram, tapi lebih banyak secara personal. So bagi anda yang baru pertama kali mengenali saya, mungkin boleh kontak rakan yang invite anda ke sini untuk bertanya dengan lebih lanjut jika ada sebarang persoalan yang tentang kesihatan dan sebagainya. Okay, so saya medical doctor. Sebelum ni saya pernah berkhidmat di Newcastle University dekat Johor Bahru sebagai physiology lecturer. So after saya servis dan sebagainya, after habis study tamat belajar, saya pernah bekerja di Ireland, di Dublin. Saya buat postgraduate study. And then bila balik ke Malaysia, pernah bekerja dekat USM, pernah bekerja juga di UTM, di Skudai dan juga di Newcastle University. Okay, so now saya menetap di Johor Bahru dan bidang saya adalah medical physiology. Okay, medical physiology. So suami saya Dr. Zulkarnain Hassan, beliau adalah pakar surgery dan sekarang ni juga berkhidmat di Johor Bahru. Dan kami ada 5 orang anak, alhamdulillah. Dan insyaAllah, hopefully jika ada apa-apa yang kita boleh bantu, boleh kontak saya selepas ini ataupun rakan yang invite anda. So tanpa melengahkan masa, 1 minit je. Boleh saya nak tengok dalam chat box, you all just comment. Ada beberapa orang yang tak dengar. Ada yang tak dengar lagi ke, Fiza? Ada yang ada problem lagi ke suara saya ni? Ke dah okey dah? Dah okey, doktor. Dah okey. Okey, alhamdulillah. Thanks Ijan. Okey. Sekejap doktor, saya mungkin dia orang apa ni tengah cari earphone kan. Tu Ya ada 2-3 lagi yang tak dengar dia dengar. DM saya. Ya. Okey. Okey. Alright. So Thank you Fiza doktor. minta dia cari ni lah apa tu earphone ke apa semua Okey, thank you. Alright. Okey. So saya mulakan kita punya sesi pada hari ini. Kejap dan kita ada juga tetamu sebenarnya. So you all jangan keluar dulu tau. So tunggu sampai akhir sebab saya nak jemput juga orang yang istimewa You all kena kenal juga hari ini insya-Allah. Sekejap. Okey.
Jangan risau, slide saya tak banyak, cuma ada 100 keping saja. Tak adalah, acah je. Slide saya sikit je. So insyaAllah pendek je. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan hari ini ataupun masa yang kita spend bersama hari ini, mudah-mudahan Allah kira dan Allah masukkan sebagai saham akhirat kita, amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. So, nanti dalam chat box boleh you all komen tak? Saya nak tengok berapa orang daripada anda tetamu yang hadir dekat sini. Mungkin ada datuk datin, tuan-puan, doktor-doktor. Ramai dekat sini juga ni. Jika cuba komen dalam chat box, saya nak tahu berapa ramai yang baru first time jumpa saya dekat alam maya ni. Saya nak tengok nanti you all tak situ, saya baca kejap lagi. So, tajuk kita hari ni adalah santai-santai saja sebenarnya sebab kita kan bulan puasa. Dan biasanya bulan puasa ni kita nak the best lah kan, sebab kita nak lalui selepas puasa ni sepatutnya kita dah melalui Ramadan yang terbaik dan kita insya-Allah sepatutnya menjadi seorang yang baru. Sebab puasa ni sebenarnya kita punya medan latihan kita, tarbiyah kita. So, bila kita melepasi bulan Ramadan, sepatutnya kita dah jadi orang yang baru, orang yang lebih mantap, orang yang bertambah sehat dan lebih kuat fizikal, spiritual dan sebagainya. Tetapi ada segelintir dari kita yang tak dapat nak achieve KPI yang sebaiknya tu. So hari ni sebenarnya mungkin ramai yang ada dekat sini ni rasa macam tak berkaitan. Mungkin ramai dekat sini ni mungkin yang dah, oh saya tak ada kaitan lah doktor, saya dah sihat. Ataupun mungkin ramai geng-geng saya nampak ramai juga geng-geng doktor dekat sini. It's okay lah Adiba, I dah okay, I dah mantap. Tak apa, tak apa. So bagi anda yang memang dah rasa macam tak ada masalah badan, dah sihat apa semua, it's okay, just listen. Maybe sesi ni boleh bagi anda sedikit ilham macam mana kita nak bantu orang lain. Tetapi for those of you yang berada dekat sini yang memang ada masalah-masalah yang saya akan sebutkan nanti, so insyaAllah you all dengar betul-betul dan kita akan cuba untuk assist mana-mana yang boleh. Okay. Disclaimer juga, saya just nak bagi tahu bahawa saya punya discussion ni adalah secara santai ataupun non-medical. Sebab saya nampak banyak juga nama dekat sini medical doctors. So insyaAllah kalau katakan you all nak satu slot untuk medical punya discussion apa semua, maybe kita buat another session. Tapi this is a session di mana saya simplify medical punya condition ataupun penerangan tu supaya kita semua daripada setiap background ni kita boleh faham dengan sebaiknya, insyaAllah. Saya cuba. Okay. So sebelum bermula, saya just nak announce bahawa dekat sini ni sesi kita ni cuma 1% saja. So ilmu dia sebenarnya ilmu yang holistik sebenarnya untuk reverse penyakit ni, untuk reverse masalah kita ni sebenarnya dia besar. So dia merangkumi langit dan bumi sebenarnya. So sesi kita ni cuma 1% dan sikit je. Dan saya nak supaya kalau you all nak tahu dengan lebih detail, nanti boleh contact lah orang yang invite anda ke sini. So ilmu sepenuhnya sebenarnya adalah secara hands on. So saya bagi tahu awal-awal supaya you all dapat rough idea dah. Ilmu yang sepenuhnya adalah secara hands on dan berterusan. So kita ada CME juga. For those of you yang medical you tahu kita ada CME juga. Continuous Medical Education. Kita akan belajar juga. Saya akan bagi ilmu-ilmu doktor-doktor lain, pakar-pakar yang ada dalam ni untuk bagi ilmu. Yang berterusan tu setelah anda enroll untuk beristiqamah dan 100% serius untuk belajar. So you all bukan saja serius nak belajar tapi istiqamah nak merubah tahap kesihatan. Sebab mungkin yang join pada hari ini ni dia ada something yang dia nak settle. Saya tak tahu, wallahualam saya tak tahu sebab anda yang join ni anda mesti ada something yang nak settle. Ilmu kesihatan masing-masing tu mungkin nak padatkan lagi, saya tak tahu, wallahualam. So mungkin anda yang 100% serius nak merubah tahap kesihatan dengan cara yang tepat dan medically proven bersama dengan doktor-doktor pakar dan Afiq Wellness Health Advisor yang terpilih. So yang ni adalah kita akan bagi secara hands on.
So sila berhubung terus dengan rakan yang jemput anda. Lepas Zoom ni nanti boleh hubung terus rakan anda untuk tanyakan dengan lebih detail. Saya juga nak minta those of you yang ada dekat sini, tolong kosongkan gelas masing-masing untuk membolehkan senang nak masuk ilmu tu secara telus. So selagi gelas kita tu penuh, tak boleh nak masuk ilmu baru pada hari ini. Sebab insya-Allah you all akan dapat ilmu yang baru pada hari ini. Yang saya juga nak highlight tagline kita adalah trust, listen and follow. So yang ni penting dan juga kita nak slim, kita nak fit, kita nak healthy and wealthy. So yang ni yang kita nak sebenarnya. Orang tanya kenapa nak wealthy? Yes, of course lah, kita memang nak sara hidup, nak pergi kerja and everything, kita kena sihat, kita kena mantap dan kita juga nak ada a very stable financial untuk membolehkan kita dapat lifestyle yang terbaik untuk kita dan family, insya-Allah. Okay. So, apa matlamat puasa masing-masing? Mula-mula ni santai-santai dulu. So, kalau you all ada kertas dekat depan ke ataupun ada smartphone ke, you nak tulis, tulis je. Apa sebenarnya matlamat puasa masing-masing? Okay. Memang kosong. Ya, Ija. Memang kosong sebab puasa. Okay. Apa matlamat puasa masing-masing? Dari segi spiritual, dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi financial. Ada matlamat puasa. Contoh kalau macam orang-orang muda, student universiti. Dulu saya mengajar dekat universiti juga. Ataupun anak-anak saya ramai dekat universiti juga. Dia kata, Umi, best bulan puasa ni. Sebab apa? Sebab boleh jimat duit. Buka puasa tiap hari dekat masjid. Apa matlamat financial anda? Ataupun ada orang yang memang everyday buffet Ramadan kan, RM100, RM180, RM250 pun ada per pax. So apa matlamat kita? So yang ni yang penting. So sila tuliskan secara spesifik. Dengar ni. Siapa yang ada pen, kertas ataupun ada smartphone dia tu, sila tuliskan secara spesifik 3 matlamat puasa anda dari sudut kesihatan. Dari sudut kesihatan. Contohnya, nak settlekan masalah tekanan darah tinggi. Contoh, nak kurangkan berat badan. Contoh. Ataupun nak baiki gula darah ni, diabetik ni, tak turun-turun ni. So, tuliskan 3 matlamat puasa anda dari sudut kesihatan. Okay? So of course lah saya letak matlamat yang ni sebab matlamat ni hakiki. So bagi anda yang tulis 3 matlamat tadi tu, you all boleh tulis 10 sebenarnya. Saya cuma letak 3. Kalau anda orang yang betul-betul cakna tentang kesihatan, yang betul-betul particular, memang jaga anda memang mempunyai list of matlamat setiap kali masuk Ramadan. Tak kira lah, tu matlamat kesihatan maksud saya. Matlamat lain tu mungkin nak khatam Quran ke, nak apa, whatever tu you all punya matlamat sendiri. Tapi bagi saya kesihatan mesti ada matlamat tertentu. Okay, so ini adalah matlamat hakiki kita semua. Okay, surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So ini adalah matlamat kita. Mudah-mudahan kita keluar daripada madrasah Ramadan ni, insya-Allah kita akan jadi seorang yang bertakwa. Ada seorang hamba Allah ni dulu saya pernah present juga ayat ni dulu masa sesi Zoom juga. So lepas tu dia pun call saya dia kata, doktor, saya dah start program doktor ni. Dia kata, saya rasa memang saya lebih bertakwa lah bila buat program ni dalam bulan Ramadan. Saya tanya kenapa pula? Dia kata sebab maksud bertakwa ni kita macam nampak kan, kita rasa takut. Nak buat benda-benda dosa pun kita takut kan, kita rasa macam Allah nampak, malaikat catat kan. Dia kata, saya rasa macam saya lebih bertakwa bila buat HD dalam bulan Ramadan ni sebab dia rasa macam lepas ni dia dah takut dah nak makan benda-benda yang radang tu. Itu betul juga konsep takwa yang dia dapat. So kita nak supaya kita ada matlamat insya-Allah. So apa realiti zaman sekarang? So sebelum kita pergi dengan lebih detail, tengok realiti zaman sekarang. Saya just letak je sebab you all boleh baca benda ni dah isu-isu sekarang ni. Kita dah tahu dah. Ramai sangat orang muda yang sakit dia macam orang tua. Kan? Ramai sekarang ni kanak-kanak yang obese, ramai yang tak subur, masalah polycystic ovarian syndrome, PCOS. Masya Allah ramai.
masalah risiko brain fog, hilang ingatan, kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. So kita ingat benda ni masalah biasa, tapi rupanya dia naik ke otak kita. So that's why Alzheimer tu kita panggil type 3 diabetic, kencing manis kan. Sebab dia boleh ganggu juga masalah kita punya neuroinflammation, radang kepada saraf, otak dan sebagainya. Okay, so banyak saya letak saja ni sebab inilah realiti kita sekarang ni. So tulang yang cepat reput, masalah kita pergi ke usia tua ataupun usia senior ni dengan keadaan yang kesihatan tak mantap. So inilah realiti kita. Realiti juga bila kita pergi tengok pesakit dekat hospital, yang sakit tu orang-orang muda. Cuba perasan yang datang melawat tu mak dia, ayah dia, atuk dia, nenek dia. Tapi yang masuk hospital tu kebanyakannya orang muda. So saya minta maaf, saya tak cakap pada sesiapa ni, saya bukannya nak sentap siapa ke, tak ada maksud saya sikit pun. Ini adalah sekadar saya cerita tentang realiti apa yang kita tengok sekarang ni. Allahu Akbar. So, na'udzubillah min zalik. Saya doakan mudah-mudahan anda semua 54 orang yang ada dekat sini, Allah bagi kesihatan yang terbaik insya-Allah. Okey, psoriasis, eczema dan sebagainya. Dan ramai juga daripada kita yang masih hanyut dengan mitos-mitos ni. Mitos yang pertama biasanya orang kata, sakit jantung ni orang lelaki je. Ni mitos. Saya pernah dengar ni mitos ni. So ni mitos yang kedua. Saya masih muda, sakit jantung ni untuk orang tua je. Ni mitos juga. Berhati-hati. Sebab kita tengok sekarang ni ramai anak-anak muda yang dah ada hypertension, yang dah ada diabetik, yang dah ada hyperkolesterol, yang ada masalah hyperuricemia, gout, masalah keradangan yang tinggi, ESR, CRP dia tinggi. So ini adalah risiko kepada heart attack dan masalah-masalah lain. So mitos yang ketiga, orang yang selalu bersenam tidak akan mengalami sakit jantung. Ni mitos juga ni. Jangan salah faham, saya tak kata jangan bersenam. Dan saya pun tak suruh bersenam gila-gila. You all kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita akan tahu dia punya level batas dia dan kita kena tahu. Kita akan tahu juga macam mana bahasa badan kita. So ini adalah antara mitos. So nak ceritanya kita ni kena ada ilmu. So kita kena ada ilmu dan kita kena sentiasa berada di dalam circle orang-orang yang sentiasa boleh bagi ilmu pada kita. Okay? Ya, memang ramai yang ada ilmu secara teori. Memang ramai. Saya tak nafi dia rajin baca, memang dia educated dan sebagainya. Dah maklum tentang amalan puasa ni banyak sangat kebaikan. Nampak tak kebaikan dia, kawal diabetes lah, puasa boleh kurangkan masalah jantung, bla 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 semua. Ramai dah tahu ni. Saya tak payah cerita pun dah tahu, ramai dah. Tetapi berapa ramai yang mampu capai semua KPI ini? So tepuk dada tanya diri masing-masing. Berapa ramai yang mampu capai? Berapa cantik blood result kita? Berapa cantik result darah kita selepas keluar daripada madrasah Ramadan ini? Ni yang soalan yang kita nak tanya diri kita. So dari segi medical memang Masya Allah banyak sangat benefit berpuasa yang saya rasa macam you all memang dah tahulah. Saya tak payah nak cerita panjang dekat sini sebab benda-benda ni adalah something ilmu yang memang you dah tahu. Sepatutnya insulin, glukos ni semua cantik, total kolesterol jadi cantik. Sepatutnya keradangan akan reduce, insulin sensitivity kita akan meningkat. Sepatutnya. So ini semua yang sepatutnya berlaku. Tetapi kenapa tidak 100% berlaku pada kita? Yang ni yang kita nak tengok pada hari ini. So sebenarnya ni sebenarnya juga ni hakikat dia. Ramai yang memang ada turun berat badan masa berpuasa. Betul ke betul? Cuba angkat tangan. Siapa yang dah turun berat badan masa puasa? Tahniah. Alhamdulillah. Tahniah Ramai. Saya tahu ramai dekat sini yang turun berat badan masa puasa. Yes, tahniah. Faisal Shah turun berat badan masa puasa. Alas Roy, banyak juga ni. Ramai juga yang turun berat badan. Saya tahu. Congratulations. You are doing a good job. Alhamdulillah. Tetapi berapa ramai yang dapat maintain penurunan itu sehingga selepas raya dan seterusnya? Okey?
Berapa ramai yang masih boleh stay angkat tangan? Okay, dia boleh angkat tangan selepas raya dan seterusnya. Berat turun semasa puasa Ramadan, yes. Tetapi bagaimana dengan BP, HbA1c dengan result darah kita? Yang ni saya cakap tadi ni. Kita turun berat badan, yes. Alhamdulillah, sujud syukur. Tetapi macam mana dengan result darah kita? Belly fat dah hilang tak? Cuba pegang perut masing-masing tu. Pegang perut masing-masing, ada tayar basikal ke ada tayar kereta? Dah hilang tak dalam bulan puasa ni? Sepatutnya ni dah separuh Ramadan, dah masuk dah 20 hari ni, kita nak 10 hari terakhir dah ni. Dah hilang tak belly fat tayar basikal, tayar lori tu dekat kita punya perut kita tu? Dah hilang tak? Cuba pegang. Bagaimana dengan mood emosi kita? Adakah berpuasa bulan Ramadan ni, dia dah cool down kita punya mood dengan emosi kita? Ataupun still kita dalam keadaan depression, still emosi kita masih terganggu, still lagi masih macam mood yang tak stabil, pemarah dan sebagainya. Craving, ada lagi tak craving? Kalau lalu kedai roti tu meleleh je, tengok cheese kan, oh kena beli juga ni. Ataupun lalu kedai pastry, kek yang sedap-sedap tu, craving masih strong, kena beli juga. Sugar craving dan sebagainya. Siapa yang suka sangat sugar ingat gula tak salah tau. Gula is tak salah. Jangan menyalahkan gula, tetapi berpada-pada. So sugar tu dia ada dia punya opioid receptor kita juga dekat otak. So sugar ni, gula ni, benda-benda manis ni, dia boleh rangsang hormon dopamin kita. So siapa yang suka sangat gula ni kena perhati ni. Dan dopamin ni dia adalah pleasure hormone. Macam kita main game kan, lepas tu at the end tu kita dapat achieve level ke, yay, happy. Tu dopamin kita tu, dia rangsang dopamin kita. So craving ni sebenarnya gula tu dia akan trigger dopamin kita, dopamin center dekat brain. So bila dopamin kita trigger, dia akan ada nanti addiction bila kita tak kontrol dengan sebaiknya. So insyaAllah sepatutnya Ramadan tu dia akan control the craving sebab kita balancekan hormon. Tapi macam mana dengan craving anda? Cuba tanya diri masing-masing. Energi macam mana? Yes, berat badan turun, Alhamdulillah. Energi macam mana? Ke jadi kain buruk dekat belakang pintu je. Berat badan turun tapi melepek je belakang pintu. Tak aci. Okay? Kulit macam mana? Puasa, Alhamdulillah turun berat badan. Cantik berat badan. Tapi kulit macam mana? Lembab ke? Glowing ke? Bersih ke? Eczema nampak improve ke? Macam mana? Period. Bagi wanita, period macam mana? Menstrual cycle, okey tak? So, inilah sebenarnya persoalan yang kita kena tanya. So, yo-yo effect ni common sangat. Ramadan turun 4 kilo. Selepas Ramadan, Syawal naik 8 kilo. Dia rebound. Ataupun Ramadan tak turun langsung. Lepas tu Syawal naik dan seterusnya. So, ni yang kita nak tengok kenapa sebenarnya jadi masalah ni. Okey? Kat mana silap dia? Agak-agak kat mana silap tu? Turun 5 kilo. Masya Allah. Bagusnya Fiza. Kejap. Makanan yang perlu dan elok untuk pasien ITP ya. Okey. Idiopathic thrombocytopenic purpura. ITP ni. Fiza, kalau pasien ITP Fiza, saya nak tengok full blood test dia sebab saya nak tengok the hematology, semua ESR dia, CRP kalau ada. Yang tu penting sebelum saya advise makanan apa yang boleh makan. Tapi as a general, dia punya general rule dia memang kena avoid the inflammatory foods lah. Makanan-makanan radang tu. Tapi before tu saya nak tengok dululah the full result dia. Fiza bagi saya nanti insyaAllah. Okay, so kita nak tengok dekat mana mistake dia sebenarnya ni. Kenapa jadi gini? Okay, so sebelum saya bagi tips. Sebelum saya bagi tips, ada banyak tips ni. Kena syukur dulu. So kalau kita tak capai KPI, kalau kita masih lagi banyak penyakit dalam badan kita, kalau berat pun yo-yo lagi, kena bersyukur. Saya selalu cakap kalau kita masih lagi tak dapat nak kejayaan, kalau kita sakit, kalau kita rasa macam ada tak kena lagi dekat badan kita, kena syukur. Sebab Allah bagi rasa sakit tu. Setengah orang, Allah tak bagi rasa dia sempat nak rasa sakit tu. Dia terus ambil. Masya Allah, Allahu Akbar. Syukur Sujud syukur semua lepas ni.
Allah bagi kita sakit-sakit sendi, tak boleh nak lipat lutut lah, sakit tangan lah, tendinitis lah, frozen shoulder lah. Macam-macam penyakit kita ada. Syukur. Sebab Allah masih bagi rasa sakit itu. Bila kita rasa sakit, maknanya saraf kita masih ada yang function. The sensation tu masih ada. Maknanya ada some of the saraf dengan salur darah kita masih function. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Syukur. Sebab ada orang dia tak sempat rasa sakit. Ada terus tak kena dalam badan dia, pom, Allah terus snap, ambil nyawa. Okay, so kita tak tahu kita dekat mana, tapi selagi kita hidup ni, syukur. A person who never made a mistake never tried anything new. So, Alhamdulillah, bila kita dah buat silap yang lepas tu, yang lampau, kita letak azam, insyaAllah kita nak buat yang baru. Don't cling to a mistake just because you spend a lot of time making it. So, kena cepat-cepat berubah. You jatuh, you kena terus rebound cepat-cepat. So, yang ni yang penting kita kena faham ni. Saya nak explain yang ni supaya kita faham. Sebab bila dah akhir Ramadan, kita dah ada 10 hari lagi ni, kita nak energi. Betul tak? Kita tak nak dah tarawih mengantuk, ngaji pun mengantuk. Kalau boleh kita nak berjaga malam, kalau boleh kita nak solat malam banyak, kalau boleh kita nak mengaji, kalau boleh macam-macam ibadah, amal yang kita nak betul-betul fokus, concentrate dalam masa 10 hari terakhir ni. That's why saya cerita tentang energi ni, supaya kita nampak apa yang berlaku dalam badan kita. So, untuk anda yang ada dekat sini, 60 orang ni, kena faham ni penurunan berat badan bukan satu-satunya sign atau tanda kejayaan puasa. Kalau tak turun berat badan pun, it's okay kalau dalaman kita dah ada improvement. Ini kerana sel-sel lemak dalam badan kita ni sebenarnya adalah tempat simpanan tenaga yang akan digunakan oleh badan bila ia diperlukan. So maknanya bila sel lemak kita tu dia tak berkurangan, sel lemak kita tu sama ada dia bertambah saiz dia, dia bertambah saiz dia hypertrophy ataupun dia bertambah bilangan dia hyperplasia. So bila dia ada banyak ataupun saiz dia besar, maknanya reservation, kita banyak reserve tenaga dalam badan kita untuk digunakan. So sebab dia adalah sumber tenaga dalam badan kita. So dalam individu yang obese ataupun yang berat badan dia lebih, excess fat ataupun lemak yang berlebihan ni boleh berkumpul di hati, di pankreas ataupun di tisu otot. Nampak tak? So ni fat cell kita. So fat cell kita ni dia ada banyak sangat simpanan tenaga dekat situ. Storage ya. Store. Bila nak tenaga dia akan ambil daripada simpanan lemak kita. So, ectopic fat deposition maknanya lemak yang berada di organ-organ akibat daripada lebihan ni. Ada banyak sebab lebihan lemak, saya tak explain detail dekat sini. So, mungkin dekat visceral fat, dekat organ, dekat otot, dekat hati, dekat jantung, dekat pankreas dan sebagainya. So, benda-benda ni akan menyebabkan masalah pro-inflammatory. Sebab sel lemak tu dia keluarkan inflammatory particles dalam badan kita, dia menyebabkan radang dalam badan kita. Okay, bagi anda yang baru yang tak berapa faham lagi, kontak balik rakan yang invite anda ke sini, insyaAllah untuk dapat tahu dengan lebih detail ataupun untuk join dalam kelas-kelas yang kita ada selepas ini, seterusnya. So, saya nak supaya anda yang ada dekat sini mesti faham untuk kita faham metabolic flexibility ni, sebab apa? Ini adalah sebenarnya senjata yang akan memberi kita kesihatan yang berpanjangan, insyaAllah. So, apa itu metabolic flexibility? Dalam keadaan biasa, badan kita biasanya dia prefer untuk guna gula sebagai tenaga. Glukos, karbohidrat lah daripada sumber karbo yang kita makan, dia akan guna sebagai bahan tenaga, bahan api. So, daripada makanan, dia akan tukar kepada adenosine triphosphate. Ini adalah currency ataupun tenaga, partikel-partikel ATP ni adalah sumber tenaga dalam badan kita. So unit energy, ATP ni adalah unit energy. Tenaga lah, kita boleh pergi kerja, pergi pasar, pergi masjid dan sebagainya. Unit tenaga, itu adalah energi yang kita nampak secara fizikal. Kita boleh buat kerja. Tetapi anda jangan
Jangan tak tahu dalam badan kita pun ada potential energy di mana ia penting untuk chemical dengan electrical activity dalam badan kita. So daripada makanan kita dapat physical energy, boleh pergi berlari, boleh pergi naik tangga, semua itu adalah physical energy. Tetapi chemical ataupun potential energy ni adalah yang digunakan oleh organ dalam badan kita. Makanan yang kita makan nak diserap dekat vilai, dekat usus kita tu, dekat usus kan? Ni, makanan yang kita makan nak diserap dekat vilai, dekat usus kita, dia perlukan energy. Transport, nak bawa gula masuk, nak bawa protein masuk, semua perlu energy. So inilah sebenarnya energy yang kita dapat dari makanan kita. So badan kita dia akan menggunakan simpanan gula ataupun karbohidrat dulu. Okey, saya nak anda tengok video ni sekejap supaya lebih faham. Okey? It all boils down to understanding how your body creates energy. And it does that through little structures within your cell called mitochondria. And you know, we've got lots of cells and we have perhaps 10 times as many bacteria, but we have 100 times as many mitochondria and maybe even up to 1,000. We have over a quadrillion. And these structures within our cells are evolved from bacteria that migrated into our cells many years ago. And they produce the energy currency of our body, which is called ATP or adenosine triphosphate. So when these mitochondria become damaged with time and over time as you age and expose yourself to toxic influences, that is what contributes to most of the diseases like cancer, heart disease, diabetes, and obesity. So to understand how this damage occurs, it's really an artifact of the way energy is produced. You see, your food is fuel. It basically breaks down two components, fat and carbohydrates. And both of them are broken down into substrates, which are transferred into your cell and essentially used in your mitochondria to create these ATP. But the artifact of that energy production process is that it creates something called a reactive oxygen species, or ROS for short. And those are good. They're not necessarily pernicious molecules or dangerous. I mean, many of you have heard of those, and maybe that's perhaps why you're taking antioxidants. But it's my contention and many experts that excessive antioxidants can indiscriminately suppress beneficial reactive oxygen species. So the key is to make sure that you don't have excessive reactive oxygen species because they are powerful signaling molecules that your body needs to stay healthy. And in fact, they can form hormetic stressors that actually cause your body to make its own antioxidants rather than swallowing them externally. So when your body has excessive free radicals, then it causes damage to the cell membranes, the proteins, and the DNA within the mitochondria and in the cellular nucleus that can lead to all these diseases like cancer, heart disease, obesity, diabetes, neurodegenerative disease like Alzheimer's and Parkinson's, and seizures. This is the consequence of damage in your mitochondria. And the key is to keep them as healthy as you can for as long as you can. And one of the challenges that we have in our modern culture is that we've adopted a relatively high carbohydrate diet. And it's not necessarily intrinsically wrong with that, but if you do it continuously for long periods of time, you are clearly going to have challenges. And the primary challenge is that your body stops burning fat as its primary fuel. The danger, the damage that occurs when you do that is that when you burn fat for fuel, you're creating something called ketones, which is essentially a very small fat, short chain fatty acid, and it's burned very clean. It has very little pollution in your cells. So as a result of that, you create less reactive oxygen species and you burn cleaner fuel. When you're burning glucose or carbohydrates as your primary fuel, you create far more excessive radicals. And the answer is not to swallow antioxidants. The answer is to have your body biologically produce the optimum amount of reactive oxygen species. And that's what you do when you burn fat for fuel. So I'll bet you'd be interested in knowing how to do that. Sign up now on gowsim.com to watch the... So simple je kan, faham Best video tadi saya tunjuk sebab simple saja. Maknanya kita kena faham macam mana untuk membolehkan badan kita guna simpanan lemak kita
kita kena kurangkan refined carbo tadi. Gula tadi kena kurang. Makanan-makanan yang tinggi gula tadi kena kurangkan. Barulah proses lipolysis ataupun proses pembakaran lemak tadi akan berlaku. Maknanya dia akan guna lemak sebagai sumber tenaga. Selagi ada sumber gula dalam badan, badan kita akan ada tendensi untuk tidak guna simpanan lemak dalam badan kita secara efektif. Okey, nampak So, metabolic flexibility secara simpelnya kita nak faham bahawa keupayaan badan kita untuk bertindak balas atau sesuaikan diri dengan demand. Okay, demand badan kita yang mengawal pemilihan bahan api antara glukos dengan lemak. So simple je, senang nak faham metabolic flexibility ni adalah macam mana badan kita boleh ada keupayaan yang mantap untuk switch daripada guna karbo sebagai tenaga, macam mana kita nak guna lemak. Okay, instead of guna karbo, lemak sebagai sumber tenaga. Okay. Banyak. Okay. Ada yang terlupa nak mute kan? Thank you very much co-host. Okay. So metabolic flexibility. Jadi bila kita ada metabolic flexibility, maknanya badan kita senang untuk adapt bila kita nak switch ataupun tukar penggunaan tenaga. Jadi kita akan lebih mudah untuk membuang ataupun menggunakan fat yang excess dalam badan kita. Okay, jadi berat badan akan turun. So banyak sangat kebaikan dia ni adalah saya letak supaya you all boleh tengok saja dalam keadaan yang bila kita ada metabolic flexibility yang cantik. Nampak tak yang hijau ni? Badan kita boleh switch. Oh, bila masa nak guna gula bila masa nak guna lemak masa puasa, okeylah masa puasa kita tak makan nasi lah, tak makan gula banyak kan. So masa puasa ni sepatutnya kita guna simpanan lemak. Jadi dia switch. So dia akan guna lemak sebagai energi. So orang yang ada metabolic flexibility yang bagus, dia akan duduk dalam green zone ni. Nampak tak? Semua ni yang best-best ni dalam green zone. So siapa yang tak ada metabolic flexibility, badan dia tak boleh nak switch. So dia akan duduk dekat sini. Poor energy, sleep, masalah tidur, tak boleh nak tidur, gula tak turun, masalah IBS, usus, low libido, tak ada nafsu, radang dan sebagainya. Banyak sangat dia punya masalah. Okey, faham So inilah sebenarnya adalah jawapan kepada soalan yang tadi dekat slide yang nombor 8 tadi tu. So jawapan dia adalah bila badan kita tak dapat KPI ni KPI yang saya tunjuk tadi kan. So itu adalah sebenarnya asbab daripada badan kita yang dah hilang keupayaan untuk ada kita panggil metabolic flexibility. Okay. So untuk anda yang baru first time dengar terminologi ni pada hari ini, tahniah. Sebab ini adalah antara one of the best key untuk kita faham macam mana kita nak dapat design kehidupan dan kematian kita insya-Allah dengan lebih baik. Ini adalah sebenarnya ilmu yang anda akan dapat dengan lebih detail lagi. So dalam grup nanti insya-Allah bila once you all dah buat program ni dalam grup, insya-Allah akan ada continuous learning yang kita akan bagi lagi ilmu tentang ini insya-Allah. Okey? Dah dekat pukul 11 So inilah sebenarnya punca kepada keradangan metabolic inflexibility dia ada kaitan dengan inflammation radang punca ataupun akar umbi adalah inflammation, dan saya tak explain detail inflammation tu, tetapi faham dekat sini bahawa radang ni sebenarnya jarang orang nak cerita dekat luar, tapi dia adalah sebenarnya adalah reaction ataupun tindakan sel-sel imun dalam tubuh kita untuk protect badan kita. Contohnya macam kalau kita katakanlah dalam satu situasi ada penjahat masuk. Ada kita panggil apa, penjahat ataupun ada orang yang memang nak rosakkan satu society tu. So biasanya mula-mula mungkin SB saja ke dulu pergi nak bunuh penjahat tu ataupun nak heret ke penjara, mungkin polis dia seorang dua pergi. Lepas tu hilanglah, okeylah. So situasi tu dah baik, dah tak ada dah orang curi lah, pecah rumah apa semua, alhamdulillah dah aman. Tetapi apabila ada berterusan
Okey, oh, ada lagi orang pecah rumah malam esok ada lagi. Lepas tu ada yang merompak, ada yang membunuh pula, ada yang merogol pula, ada yang macam-macam So dalam society tu banyak sangat berlaku benda-benda. So bukannya sekadar SB ke polis orang dua ke, bukannya JPAM JPAM ke, ada ke JPAM yang pergi, bukannya katakan apa tu polis-polis yang simpanan apa semua FRU, bukan yang tu je pergi. Mungkin akan turun benda-benda yang pangkat-pangkat tinggi lagi, dia punya bos-bos lagi sama juga kalau ada ancaman, mungkin ada pistol, mungkin ada senapar, mungkin ada machine gun, mungkin ada bazooka lagi untuk melawan kerosakan tu. Sama juga dengan dalam badan kita. Bila ada ancaman, contohnya ada jangkitan bakteria, ada makanan-makanan radang, ni semua ni. Ada makanan-makanan radang, ada jangkitan, ada toksin, ada excess free radicals. Tadi tengok video kan? So bila ada banyak sangat, badan kita pun dia bukannya sekadar keluarkan, kalau ada bakteria sikit, keluarkan neutrofil je lah, sel darah putih. Kalau ada jangkitan viral sikit, kita keluarkan limfosit je lah. Ataupun kalau ada alergik ke sikit, kita keluarkan eosinofil je lah sikit. Sel darah putih kan? Dia bukannya toek-toek gitu je. Tetapi bila dah banyak sangat ancaman dalam badan kita, dia akan mula mengeluarkan bos-bos dia yang kepala bapak yang dekat atas tu. Cytokines dia lah, keluarlah machine gun, tumor necrotizing factor lah, keluarlah TNF semua. So itulah sebenarnya yang dia bukannya tembak penjahat saja. Dia bukan tembak penjahat saja tau. Bazooka tu bukan. Tapi dia tembak semua yang lain dekat tepi-tepi tu juga. So nampak tak? Faham tak? So kalau sekejap saja inflammation ni, acute radang, dia settle. Alhamdulillah. Luka sikit, menanah sikit, darah sikit, lepas tu dia cantum luka, baik. Settle, acute inflammation. Tetapi bila setiap hari kita duk toreh lah, duduk apa benda, tiap-tiap hari duk makannya benda-benda dot lah, apa benda semua tu, radang berterusan dalam badan kita, maka dengan itulah dia akan menyebabkan kronik radang. Dan kronik radang itulah yang akan link, yang akan menyebabkan pelbagai masalah-masalah dalam badan kita. Nampak tak? Allah, kalau tak faham lagi, tak tahulah ni. Dah puasa-puasa tak boleh nak minum air ni kan. So kalau you tak faham, angkat tangan, boleh tanya ataupun you can ask person yang ajar Assalamualaikum. masuk ke sini. Waalaikumsalam. Ya, Jas. Doktor, maaf nak bertanya. Boleh. Doktor, saya dapat link doktor ni daripada kawan saya Fiza Rahim sebenarnya. Okey, boleh. Doktor macam ni, saya baru disahkan breast cancer lah pada Januari. Alhamdulillah. Okey. Waktu tu saya just tergerak je lah nak pergi buat mammogram. Tak ada rasa sakit, tak ada apa lah. Just nak buat mammogram je lah. Macam tu kan. Dan doktor sahkan waktu tu keputusan mastektomi saya tu tahap 2 lah. Macam early lah doktor kan. Early stage lagi lah. Okay. Jadi masalahnya saya nak tanya doktor, kenapa bila saya dengar doktor cerita pasal metabolic flexibility tadi tu, maksudnya bila saya jalani kemoterapi dah 3 kali ni, setiap kali lepas balik kemo kan kita rasa, saya rasa saya sentiasa lapar. Tapi sentiasa lapar. Jadi maksudnya kenapa tu doktor? Adakah kerana sistem badan kita pun dah macam yelah dah rosak ke macam mana? Istilah tu je lah. Okey, dah boleh saya jawab? Boleh. Nanti saya tanya lagi. Boleh. Jas dekat Okey. Delhi ke dekat mana ni? Dekat Johor ke? Ya, saya di Johor doktor. Okey, nanti cari masa boleh jumpa saya sekejap. Saya lebih suka jumpa secara personal jadi senang saya nak Boleh. explain apa semua. Boleh. Doktor kat mana? Saya dekat Nusa Idaman. Dekat, boleh insyaAllah. InsyaAllah. So saya jawab yang ni dulu. Nanti sebab Ya. lama sangat ni, nanti untuk lebih detail, lebih personal dan lebih spesifik, saya akan jumpa Jas personally, okey? Boleh insyaAllah. Okey, Jas. Saya jawab dulu secara general lah. Okey. Boleh. Syafaqillah untuk Jas. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan. Jadi sekarang ni InsyaAllah. dah under kemo. So kenapa? Ya. Dia simple je. Jawapan ni saya bagi secara general dulu tentang craving. Kenapa selalu lapar kan? Okey. So bila kita undergo kemoterapi ataupun bila kita ada masalah penyakit-penyakit yang kronik, kebiasaannya kebanyakan sel dalam badan kita tu dah rosak. Sama ada asbab daripada kanser tu sendiri, asbab daripada treatment yang kita lalui dan juga masalah-masalah keradangan dalam badan, most of the cells dalam badan kita tu dah banyak yang rosak. Okey, apabila sel-sel dalam badan kita dah rosak,
tambah lagi dah kemo, dah mastektomi apa semua. This is a big trauma dalam badan kita. Jadi badan kita sekarang ni, ya Allah Ta'ala ni baik sangat. Dia nak bagi signal supaya badan kita boleh repair. Dia sedang repair tu Jas. Dia nak cuba letakkan sel baru, baiki tisu-tisu, pulih balik yang kita dah rosakkan daripada penyakit dan sebagainya. So in order to bina sel-sel baru, sel-sel membran baru, tisu yang baru, badan kita perlukan banyak sangat raw material. Ni jawapan dia. Bila badan nak raw material yang banyak, raw material tu datang daripada mana? Daripada zarah makanan yang masuk dalam mulut kita. Raw material datang dari mana? Dari sumber air bersih yang kita minum. Raw material tu dapat daripada oksigen yang kita sedut dan banyak lagi benda lain. So the main raw material yang badan kita nak adalah makanan. So nutrisi yang padat tu penting supaya dia bagi pada badan kita. So the sensation of craving ataupun rasa nak makan, rasa lapar tu sebenarnya adalah badan kita sedang minta. Masuklah zat, masuklah nutrisi, aku nak repair ni. Masuklah, mana vitaminnya, mana mineralnya, mana protein, mana karbohidrat, mana lemak baik. Dia tengah minta tu Jas. So cara dia minta adalah dia bagi signal dekat otak kita untuk bagi kita rasa lapar ataupun rasa craving tu. So insya-Allah bila kita dah ada cara pemakanan dan holistic lifestyle yang betul, dia akan memenuhi kehendak badan kita dan insya-Allah as time goes by, bila makanan dah masuk, raw material yang baik tu dah banyak masuk dalam badan kita, dia slowly dia akan kurangkan craving tu. Okay, so that's why penting nanti bila saya jumpa Jas, saya nak tengok your full blood result, saya nak tengok the latest lah supaya kita boleh plan pemakanan yang sesuai untuk post mastectomy dengan undergoing the chemotherapy now ni insyaAllah. Okay, so saya sambung sebab nanti saya akan jumpa personal. Okay, so langkah yang segera yang kita perlu ambil, yang ni kena faham Pertama, kita kena sedar dan yakin bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Dan setiap orang berhak untuk dapat nikmat sihat. Mula-mula saya type takat ni je tau. Saya type setiap orang mesti yakin setiap penyakit ada ubatnya. Tapi pagi tadi saya terfikir, saya tambah ni, setiap orang berhak untuk mendapat nikmat sihat. Sebab apa? Sebab ada few partisipan, peserta yang selama ni saya jumpa, dia dah sampai dah give up. Dia dah tak nak buat apa dah. Dia rasa macam, tak apalah doktor, ni memang dah ajal saya nak sampai dah ni. Ni memang dah rezeki saya untuk hidup takat ni je. Biarlah saya ada macam-macam penyakit ni, dia tak nak buat apa dah. So kena tahu, selagi nyawa di kandung badan, kita kena berjuang untuk dapat nikmat sihat. Kena ingat tu. Dan kita kena faham sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam badan kita. Kalau kita tak faham, tu yang kita duk buat benda-benda yang tak sepatutnya pada badan kita tu. Kena faham. Dan untuk faham, kita kena ilmu yang tepat. Kita kena tahu tahap dan jenis keradangan serta kerosakan badan kita. That's why penting untuk kita tahu detail kita punya result darah kita dan sebagainya insya-Allah. So inflammation test ni saya tak explain dekat sini. Nanti bila once you enroll, you join untuk start program ni, saya akan bagi satu-satu macam mana untuk tahu daripada blood result, apa sebenarnya akan detect inflammation, macam mana nak tahu dan sebagainya. Ini adalah ilmu yang to the next level satu tahap lagi. So inilah sebenarnya solusi dia sebenarnya adalah pemakanan dan lifestyle anti radang. Okay, anti-inflammatory lifestyle. So anti-inflammatory lifestyle ni kita nak supaya kita ada antioksidan. Kehidupan yang sihat ni dia lebih tinggi daripada oxidative stress. So yang ni yang kita tengok video tadi, saya harap anda faham, kita tak mahu yang ni lebih berat. Kita tak mahu yang ni lebih banyak Kita nak the right balance. Kita nak sepatutnya antioksidan ni lebih berat. Kita nak supaya kita ada satu environment dalam badan yang boleh protect badan kita dan boleh eliminate all the free radicals dan oxidative stress. So kita nak betulkan balik balance ni. Kita tak mahu berada dalam keadaan timbangan yang tak betul ni. Okay? So
Anti-inflammatory diet dan lifestyle ni sebenarnya dia merangkumi secara asasnya yang ni. Yang ni saya bagi secara asal lah, sebab detail kita akan tengok secara personalized. Okay, you akan belajar secara detail. Elakkan sedentary lifestyle. Jangan bermalas-malasan. Be active, move around. Saya tak letakkan wajib exercise, no. Okay, tetapi anda mesti ada active lifestyle. Penting tak sama tu. Okay, dia ada beza dia. Dan active lifestyle inilah sebenarnya akan menyebabkan keradangan serta kerosakan dalam badan kita akan dibaiki. Okay, bila kita ada physical inactivity, kita bermalas-malasan, duduk depan TV melepek saja, malas nak berjalan, parking pun depan pagar, malas nak jalan jauh kan. So inilah sebenarnya yang akan menyebabkan radang lah dalam badan kita, termasuklah kanser dan sebagainya. Jadi nak makan apa ni? Masya Allah, ramai dah risau dah dekat sini ni. Ada tak yang risau? Nak makan apa ni? Dah tak boleh nak makan best-best. Buffet Ramadan dah tak boleh ke ni? Dah lah nak raya dengan lemangnya, rendangnya, sotonya, burasaknya, apa semua kan? Macam mana ni? Aduh, masalah besar. Siapa cakap tak boleh makan sedap kalau kita nak jaga kesihatan ni? Siapa cakap? Bagi tahu saya. Siapa cakap tak boleh makan sedap? Sebab pemakanan sihat ataupun pemakanan anti radang ni, dia lebih sedap, dia lebih berkhasiat, dia lebih menarik, dia lebih padat nutrisi, dia bersifat baiki keradangan dan dia menjadi benteng kepada kanser dan penyakit-penyakit kronik. Dia kuatkan sistem imun kita. Salah satu sebab kes-kes kanser ni meningkat sebab sistem imun kita rendah. Lemah sangat sistem imun kita. Tak boleh nak makan sel-sel yang jadi sel kanser tu. Okey, melebatkan rambut. Diet ni bagus. Melambatkan uban. Membaiki kolagen. Mencantikkan kulit. Okey, baiki eczema. Baiki dan sihatkan kuku tangan. Dan banyak lagi. So this is the best. This is one of the best lifestyle. Okay, lifestyle anti radang yang you all boleh buat. InsyaAllah. So banyak ni saya tunjuk contoh-contoh. Masya Allah. Nampak sedap ke nampak sedap ni? Macam mana ni? Yang malicious kan? Sedap kan? Tapi bagi anda yang start. Ada juga dekat sini ni yang dah start ni. Saya tahu ramai yang dah start. Ramai dah plateau Cuba strategi di bawah. Cuba. Tukar apa yang dimakan. Mungkin ada yang masih lagi amalkan high GI apa semua kan? Tukar. Tukar Tapi kena ada ilmu nak tukar apa tu. Jangan tukar tak nak makan roti putih lah, nak makan donat saja. No. So mesti ada ilmu nak tukar apa. Ataupun tukar masa pemakanan. Ini apa yang dimakan. Okay, mesti tukar kepada pemakanan anti radang. Tukar masa pemakanan. Fasting variation. Mungkin boleh selang-seli lah kalau hari yang bukan hari puasa kan, you all boleh buat intermittent fasting ke 16, 8, 12, 2, 24 boleh variasikan. Sebab kita nak supaya badan kita tak stuck dengan satu mode saja. Tangani stres dengan bijak. Ada orang stres dia terlampau tinggi. That's why dia punya kesihatan dia stuck dekat situ. Tidur mesti berkualiti. Move ataupun gaya hidup yang aktif dan dapatkan personal guidance daripada pakar-pakar. So ingat ya, healing proses ni dia ambil masa. Tolong sabar, tolong doa, tolong tawakal dan keep going. Teruskan perjuangan. Doktor tak ada sound, Doktor. Tak ada sound? Ya. Oh, Masya Allah. Tak ada sound, tak apalah. Nanti saya bagi dalam grup video ni. Just nak tunjuk healing process. Okay. Thank you, Jan. Okay. So, last ni last part dah. So, saya nak bagi anda yang ada dekat sini, yang masih baru, yang rasa macam was-was. Ya ke tidak, ya ke tidak. So, kita nak tengok lah beberapa orang yang memang Allah dah bagi balik nikmat sehat dia ni. Okay, saya nak anda tengok video. Tapi, tak ada suara Sekejap. Boleh dengar tak muzik dia, Ijan? Tak boleh Sikit-sikit je. Sikit-sikit. Music sikit. Tak apa, you all baca je lah You all baca je. Hari yang terakhir di sini bukanku mendengar suaramu lagi.
Jika hari ini ku harus bernafas terakhir, peduli kau teriaklah sekuat mana pun suara ini tiada teriaklah berhentilah beritahu teruskan hidupku ku ingin. Okey, Alhamdulillah. Nas dengan Amy ada kat sini ke? You all ada sini? Ada doktor. Alhamdulillah. Ni Amy. Amy bagi 1-2 minit. Amy, macam mana perasaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Yelah, kalau tengok daripada video tu kan, pengalaman Nazri kena darah tinggi, Masya Allah. Masa tu macam, tak tahu nak cakap dah kan. Kan? Rasa macam, yelah dengan RM1 pun keluar, memang tiap-tiap minggu pergi hospital semua kan. Pergi ambil darah semua. Lepas tu, dengan masa semua kan memanglah kan. Lepas tu bila start jumpa ni dengan kakak saya lah, Zarina. Dia yang start introduce program ni. Alhamdulillah kami start ni dalam bulan 1. So ni dah masuk circle kedua lah ni. Puasa ni masuk circle kedua. Kan boleh dengar suara orang tuan sendirilah kot yang ceritanya kot Nazri. Cuba sambung Boleh. sikit. Sila Nas. Thank you, Amy. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum semua. Okey, Salam. alhamdulillah kita diberikan kesihatan, dapat ilmu yang bermanfaat daripada pakar-pakar kita yang kita kena amalkanlah. Memang baguslah bagi saya untuk buat HD ni. Pada mulanya macam benda ni macam tak percaya, macam pelik juga kan. Tapi bila kita dah tahu ada ilmu macam mana kita nak jaga pemakanan kita, insya-Allah semua penyakit tu kita boleh elakkan. Pengalaman saya untuk kena darah tinggi sebenarnya tak pernah kena pun. Tapi bila dah hari-hari sakit kepala, lepas tu bangun tidur tak boleh nak bangun, nak drive kereta pun mengantuk kan. Ada satu tahap tu memang saya tak boleh nak bangun sebab terlalu sakit kepala tu. Terlalu sakit, saya rasa saya nak kena stroke ke apa kan. Lepas tu pergi klinik terus rujuk terus ke hospital. Kat situlah saya rasa macam ya Allah, bila ditarik nikmat kesihatan tu memang perit lah. Walaupun orang kata darah tinggi ni macam orang-orang dah biasa kan, tapi bila dah kena teruk tu memang kita rasa luar biasa lah. Tapi alhamdulillah bila saya amalkan pemakanan sihat, hidup sihat ni, semuanya bertambah baik lah. Berat saya pun dah turun banyak daripada 93 ke 84, sekarang ni dah masuk 80 dah alhamdulillah puasa ni. Alhamdulillah. Jadi saya syorkanlah mana-mana yang rasa kesihatan tu kurang baik, cubalah dulu. InsyaAllah benda ni untuk kebaikan kita juga. Saya punya mentor ni Dr. Adibah, abah saya, abah mentua. Allahu Akbar. Mentor Sebab terbaik itu. sebab dia ada kencing manis, dia ada sakit jantung, dia boleh buat dan sekarang ni macam apa, kencing manis dia pun tak ambil ubat kan. Jadi saya follow dia rapat-rapat. Masya-Allah. Nas, sekarang ni makan ubat lagi tak darah tinggi? Sekarang ni saya teruskan makan ubat. InsyaAllah lepas raya nanti saya akan jumpa doktor tu semula dan dia akan tengok saya punya result darah macam mana. Okey. Ah, InsyaAllah. Mudah-mudahan tu boleh berhenti tu pergantungan dengan ubat tu. InsyaAllah. Tapi kadang-kadang skip juga ubat tapi macam tak ada apa pun. Maknanya yang kita check sendiri dekat rumah, kalau Nas check memang dah normal lah. BP dalam range berapa now ni? Dalam range berapa bacaan? Bawah 120. So yang bawah 120, bawah daripada 120 atasnya sistolik Atas, yang bawah bawah diastolic. tu dalam 70 macam tu lah. Oh, Masya Allah, cantik dah tu. Alhamdulillah.
Itulah Tapi pengalaman nanti kita. jumpa doktor, Nas bawa reading yang kita ambil dekat rumah tu, tunjuk je dekat doktor, insyaAllah. Okay, InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Tahniah, tahniah. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, tahniah Amy dengan Nas. Alhamdulillah So, mudah-mudahan Allah bagi kesihatan yang lebih baik lagi, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. So, untuk orang yang kedua, ni ramai juga problem yang solat atas kerusi, yang memang tak mampu nak lipat lutut, yang tak boleh mengaji lama So, tahniah untuk Puan Siti Noh. Masya Allah, saya bagi yang baru yang belum tengok saya nak anda tengok video ni. Mungkin tak dengar, tapi baca. Dengar tak? Dengar doktor slow je. Slow Tak lihatlah start MC daripada tahun 4 lagi sebenarnya. So selama 4 bulan MC tu, syukur Alhamdulillah sangat-sangat ditemukan dengan Dr. Hanifah yang memang direzekikan ketika tu memang saya memerlukan something yang luar daripada perubatan ubat-ubat yang di hospital lah. Saya start program ni daripada Julian Gold. Untuk first cycle pun dah nampak ada dia punya kesan dia lah. Antaranya lah yang saya boleh share. Kalau dulu rambut memang banyak gugur. Lepas tu tiba-tiba lebat pula rambutnya kan. Dengan kening pun tumbuh balik semua macam pelik juga. Kenapa buat diet ni? Tapi benda-benda lain yang keduanya dari segi energi. Energi sebab masa tengah sakit tu memang teruk sangat lah. Rasa nak turun katil pun memang susah. So kita dah buat diet tu. Ada energi yang boleh untuk kita buat rutin harian. Yang mana sebelum tu nak gosok gigi pun Allah je tahu susahnya nak gerakkan tangan sebabnya saya adalah sakit yang macam mana doktor share tadi memang tak baik pun. So dia effect ke seluruh badan gerakkan memang susah masa tu. Dari segi skin pun ada perubahan lah. Mungkin orang tak rasa tapi kita sendirilah akan rasa beza kan. Yang ke sakit dulu tu daripada gunakan wheelchair selama 4 bulan. So Siti beransur tak pakai wheelchair, pakai tongkat untuk bergerak. Alhamdulillah sekarang kawan-kawan boleh nampak lah Siti sendiri macam mana pergi kerja tanpa tongkat lah sekarang ni kan. So masih lagi Siti sambung lagi camp diet ni yang mana untuk repair lagi body tu supaya lebih mantap lagi lah. Ikut sebelum ni bacaan radang kita sakit tu bacaan radang daripada blood test 56 masa tu. So daripada 56 dia turun kepada 36. So sekarang ni dah appointment dengan doktor Fakar dia dah reduce kepada normal lah 16. Kita punya kolesterol pun daripada 6 bacaannya dah reduce kepada 4 masa per cycle lagi. Untuk yang sekarang masih lagi sambung untuk cycle yang keempat lah. Walaupun sekarang ni tak adalah 100% follow sangat-sangat dia punya. Tapi dari segi makanan tu masih lagi follow. Lain-lain rasanya tak ada sebab kita tak ada juga kesihatan yang lain macam darah manis. Fokus untuk yang badan dengan sebelum ni lah. Sangatlah nak share benda baik ni pada semua kawan-kawan yang lain. Sebabnya bila kita dah sakit ni kita barulah rasa nikmatnya kesihatan tu yang tak ternilai sebenarnya. Jadi orang yang dah sakit dia yang melalui tu. Yes. Rasa syukur sangat nikmat. Even jari-jari kita ni yang mungkin belum ni kalau tak sakit kita tak rasa syukur. Tapi bila kita dah rasa sakit ni kita pun macam sebab kan. Bila kita rasa sakit baru dah kita kata ya Allah syukurnya Allah bagi sihat. Tubuh badan kita ni jari kita yang mungkin kita tak nampak fungsi dia sangat kan. Okey, Alhamdulillah. So, syukur sangat Dan beza bila last saya jumpa Siti pun Masya Allah memang nampak lebih sihat sangat. Luaran dan dalaman. Siti ada dekat sini Siti? Boleh say hello, Assalamualaikum. 1-2 minit. Silakan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siti. Dengar ke suara saya? Dengar. 1-2 minit macam mana? Siti rasa happy ke sekarang ni? Dah okey? Itulah just untuk sharing sebab sebenarnya tahun ni dah tahun yang kedua Siti join program. So Siti pun dah tak ingat dah berapa cycle dah Siti buat kan. So kita main buat je lah tambah bulan puasa ni. Lagilah kita nak follow balik sebabnya peluang untuk kita lebih mantapkan badan kita lah. Cuma dari segi yang KPI macam macam doktor sebut tu, KPI Siti masih ada lagi yang belum capai tapi yang dah capai tu sebenarnya banyak, boleh kata 90% lah. Kalau dulu nampak tangga takut nak naik tangga tapi sekarang Alhamdulillah dah boleh panjat tangga, nak turun tangga pun okey, tak ada masalah.
Cuma dari segi energi, Siti perasan kan kalau bulan puasa energi memang luar biasa. Boleh kata luar biasa sebabnya kita bila kita dah bekerja balik rumah tak boleh nak terus buat kerja rumah. Tapi bila kita dah join program ni, tak tahu mana datang energi tu, boleh uruskan rumah, boleh masak. Setakat ni pun bulan puasa ni pun belum ada lagi saya pergi bazar. Memang saya masak kat rumah. Sebab itu salah satu KPI saya memang tak nak pergi bazar. Kan. So yang lain-lain adalah sikit lagi yang belum settle. Cuma macam mengaji yang doktor sebut sebelum ni kan memang betul saya tak boleh mengaji. Quran saya tak boleh letak atas riba. Memang akan rasa sakit sangat pada kaki. Dan sekarang ni bolehlah nak angkat benda berat semua. Even drive kereta pun saya dah boleh. Walhal dulu memang tak boleh sebab bahu sakit kan. Nak pulas steering tu memang terasa sakit pada bahu dan juga siku. Sekarang ni Alhamdulillah memang terbaiklah program ni. InsyaAllah saya akan teruskan. Alhamdulillah, Dan amin. saya, So, untuk Siti punya pergerakan apa semua memang dah langsung, tak ada tongkat apa semua lah memang dah boleh jalan macam tongkat, biasa dah. tongkat tak ada. Cuma bila saya macam buat slow walk sebelum puasa itu memang saya pakai tongkat jugalah. Takut kena kejar anjing sebenarnya. InsyaAllah. Kan? Tapi kalau pergi ke office semua tu, kalau outstation macam pergi site untuk kerja pun saya tak pakai tongkat dah. Kan dah banyaklah perubahannya kan yang saya dapat. Dan insyaAllah saya akan teruskan juga. Dan kawan-kawan pun kadang-kadang bila kita kat office tu kita menjaga pemakanan kita. Jadi kita pula jadi rujukan pada kawan-kawan. Jadi kita share lah knowledge. Tapi kalau dia dapat join buat program ni lebih bagus lagi. Sebabnya masa mula-mula join dulu pun saya pun tak tahu apa bendanya kan. Jadi memang betul-betul saya pegang pada 3 yang doktor sebut tadi. Trust, listen and follow. Buat je. Dah buat baru tahu. Itu saja. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tahniah Siti, Alhamdulillah. Syukur sangat. Terima kasih sangat. Yang ni gambar ni dalam kenangan lagi ni masa pergi rumah Siti Alhamdulillah, ni latest. So mudah-mudahan Allah bagi kesihatan yang terbaik. Untuk pengetahuan anda, Puan Siti sebenarnya rheumatoid arthritis kan tadi dah ada dalam video, one of autoimmune. So bagi anda yang ada dekat sini, kalau ada masalah autoimmune problem, autoimmune disease, okey, penyakit-penyakit autoimmune ni, tolonglah buatlah anti-inflammatory program ni, insya-Allah. Okay, you all boleh bantu untuk reverse balik. Okay, tahniah, thank you Siti. Okay, next. Untuk yang terakhir, orang paling istimewa ni. Saya nak jemput syukur sangat ni orang istimewa ni, Hasni, Puan Hasni. Ni betul-betul result tamat, mula dengan tamat. Sebelum saya jemput Hasni, saya tunjuk dulu okay, saya yang paling bestnya, nampak tak beza? Nampak tak beza? Goal beliau lebih kepada untuk fitness, untuk umrah. Dan insya-Allah Hasni akan pergi umrah pada akhir April nanti. So mudah-mudahan beliau dapat kesihatan terbaik. Nampak tak dia punya journaling dia macam mana? Congratulations untuk coach beliau, Coach Ijan yang memang monitor peserta-peserta under beliau. Nampak tak? Walaupun visceral fat masih lagi tak bergerak. Visceral fat ni lemak degil dekat organ dan sebagainya. Tetapi subcutaneous fat nampak dah banyak beza. So ni under the skin, lemak under kulit kita. So yang ni lah sebenarnya yang menyebabkan saiz baju kita, saiz belt kita kalau orang lelaki sini yang berkurangan kita rasa subcutaneous fat ni. Okay, so yang ni beza. Dan juga otot, nampak tak otot daripada 21 dah naik ke 24.3. So it's actually lemak tu yang dah ditukar actually kepada muscle. So otot bersifat sebagai increase metabolism dalam badan kita. So pemakanan ni automatically akan increase the protein ataupun otot dalam badan kita dan dia akan bantu untuk bakar lemak tu, insya-Allah. Saya jemput Hasni untuk cerita sikit. Sebenarnya masya-Allah kalau tengok gambar pun dah tahu dah ni. Cuba Hasni, silakan Hasni, boleh tak on? Boleh. Assalamualaikum. Lah, Hasni tak nak on kamera ke? Boleh doktor. On kamera. Masya Okey. Allah. Ya, Assalamualaikum semua. Salam. Okey. Saya sebenarnya dah bermula HD ni dah lama sebenarnya dengan doktor. Tahun 21. Saya buat, lepas tu saya dapat hasil dia, saya dapat turun berat badan 20 kilo.
Saya rasa happy lah sangat. Kemudian lupa diri sebentar. Saya naik balik. Dan bulan puasa, sebelum bulan puasa ni saya mula buat balik diet HD dengan start dengan cycle satu balik. Baru hari Rabu lepas saya tamat satu cycle. Dan hasil dia macam dalam gambar yang saya ada lah ni lah. Macam doktor kata banyak sekali yang saya turun tu adalah bahagian lemak bawah kulit tu. Memang betul doktor. Saya dah ubah cakok kain, dah ubah cakok bra. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey, baju-baju saya pun rasa longgar. Saya rasa lebih sihat bertenaga sebab target saya ialah saya nak menurunkan berat badan saya 10 kilo di bulan puasa ni dan sebelum saya pergi umrah. Supaya saya dapat buat kerja umrah dengan bertenaga, rasa sihat, tak maulah terganggu, orang nak pergi jalan-jalan, kita sakit kita tak boleh jalan, kita tak boleh follow. Jadi target saya ialah tu untuk saya turunkan berat badan supaya saya dapat buat kerja umrah dengan baik. Terima kasih Kak Ijan banyak yang selalu menyokong saya, yang tak jemu-jemu, menasihati saya dengan doktor juga. Macam tu Alhamdulillah. doktor. Okey, Alhamdulillah. apa yang saya rasa dalam bulan puasa ni, saya punya apa nama tu alergik, bersin, beringwih, gatal mata, yang tu memang kurang banyak lah. Boleh dikatakan tak ada lah doktor. Okey, sakit kaki, sakit tumit tu pun tak ada. Cuma ada krem sikit lagi tu masih ada lagi. Jadi saya akan teruskan cycle yang kedua. Lagi apa doktor? Saya Alhamdulillah. bekerja jus saya saya makan sahur. Saya menggunakan jus AO. Alhamdulillah saya ada energi, saya bertahan, dapat tenaga sampai satu hari. Saya tak rasa lapar. Tak rasa lapar tu tipu lah rasa, tapi taklah sampai rasa yang teruk-teruk tu. Jadi saya boleh buat kerja sampai habis buka puasa macam tu. Alhamdulillah. Okay. Okey. Alhamdulillah. Hasni ni dekat kamera ni. Doktor. Alhamdulillah. So banyak beza sebenarnya. Saya dah kenal lama juga Hasni. Memang tengok gambar tadi pun rasa macam nak peluk terus. Beza banyak sangat Hasni. So kali ni insyaAllah. Kali ni mesti jadi insyaAllah. Mudah-mudahan asbab Hasni buat betul-betul ni. Mudah-mudahan bila berada di tanah suci nanti Allah bagi kesihatan yang lebih baik lagi insyaAllah untuk Hasni selama-lamanya. InsyaAllah. Terima InsyaAllah. kasih doktor. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Hasni. Tahniah. Ya, Okay. alhamdulillah masih doktor. Okay, Alhamdulillah. So, kita tengok pun dah happy kan? Banyak lagi sebenarnya selain yang saya tunjuk ni, tiga pasangan, 3 orang ni, saya tak mampu nak share sebab Alhamdulillah ramai sangat yang memang dah pilih lifestyle ini, dah dapat yang terbaik, tak kira umur, tak kira latar belakang, tak kira jantina, semua dah dapat kebanyakannya apa yang dia nak. Okay, 99% kalau you buat program ni, insyaAllah you memang akan dapat balik reverse kesihatan anda. 0.1% yang fail tu adalah orang yang quit. You quit, you gagal. Okay, sorry. So you betul-betul nak reverse, you betul-betul nak sihat, nak istiqamah, tolong bertindak segera. Contact sekali lagi orang yang invite anda tu dan insyaAllah you akan dapat the best result. Okay, so sebelum berakhir, saya just nak bagi tips sikit. Nah, kita nak masuk Ramadan dengan Syawal kan. So, cuba amalkan. Bagi yang dah memang dalam program ni, you all dah tahu dah, banyak dah tips. Melempah ruah dah tips. Tapi bagi yang baru saja mengenali saya sebelum berakhir, saya nak bagi tips untuk you all boleh amal terus. Follow lepas SSE. Lepas SSE. Follow Yang pertama, lebihkan makanan berasaskan sayur dan buah. Kita nak fiber. Kita nak phytochemical. Kita nak antioksidan yang tinggi. Yang kedua, elakkan makanan segera. Elakkan makanan radang, high GI, makanan terproses, yang ada perasa pengawet pewarna. Cuba seboleh-bolehnya elakkan. Yang ketiga, priority turutan makanan. So, bila kita buka puasa, urutan makanan tu mesti yang pertama, priority kita fiber. Ambil fiber dulu, ambil buah dulu. Kalau dalam program ni, dah tahu dah kita akan blend jus AO dulu, buka dulu dengan jus. Yang kedua, priority dia protein. Makan lauk-lauk ke dulu. Protein lah, ikan ke, tempe ke, you all ada kan. Yang ketiga, lemak baik. So, apa? Katakanlah dalam tu ada you letak avocado ke sikit ke, ataupun sprinkle olive oil ke sikit kan, lemak baik kan, ikan.
And then yang keempat barulah karbo. Okay, karbohidrat lah. Kalau nak makan kuih-muih sikit ke, bolehlah rasa at the end tu, akhir tu, bila kita dah dahulukan dengan yang 1, 2, 3 ni. Okey, yang keempat air. Utamakan air yang bersih dan mencukupi dengan keperluan dan kesihatan badan masing-masing. Saya cakap mencukupi dengan keperluan tu sebab setengah orang yang renal failure, CKD, katakan stage 4, 5, dia ada fluid restriction. So yang tu kena follow berapa yang doktor dia suruh minum air. Tapi kalau you all yang tak ada apa-apa problem, just minum je air sebanyak mungkin, semampu mungkin dengan tahap yang mencukupi untuk badan kita, insya-Allah. Suplemen perlu, nombor 5. Okey, lepas LEPAS suplemen perlu. Vitamins perlu, mineral yang terbaik perlu, dan ia mestilah tepat dengan badan kita. So inilah datangnya kepakaran yang kita akan tengok daripada blood result. Dari sini kita akan tengok apa yang perlu. You perlu omega ke, you perlu vitamin C ke, you perlu apa ke, fiber ke, kita akan advise accordingly. Okey. Perlunya suplemen ni sebab kita nak memenuhi nutritional gap dalam pemakanan seharian kita. So ada makanan, kalau orang yang memang dah boleh beli organic products, that's the best. Dia ada very high nutritional punya density dalam tu. Tapi bagi kita yang biasa-biasa saja ni, mungkin baja dia mungkin ada racun-racun yang letak. Jadi zat dalam tumbuhan tu kurang. Mungkin penggiliran tanah dia tak berlaku dengan baik. Jadi vitamin ataupun mineral dalam sayur-sayur tu dah berkurang. That's why kita perlu untuk badan pulih ni, kita perlu dulu dalam 1-2 cycle pertama ni perlukan the best supplements yang kita akan advise accordingly untuk anda. So jika kita ingat dan faham sebenarnya tujuan makan, maka kita tak akan sekali-kali rasa susah atau berat untuk berubah. Dan kita tak akan sampai hati untuk mengkhianati tubuh badan kita. Masya Allah, betul tak? Sebab kesihatan kita amanah Allah. So, bila kita faham betul-betul, kita tahu yang tu. Kita tak akan buat yang cacah marba dekat badan kita. Tujuan untuk makan. Kalau tak ingat dah yang sebelum ni, saya cakap slide banyak dah 30 yang sebelum ni. Tujuan makan ni yang ni penting. This is the most important slide. Tujuan kita makan adalah kita nak support otak kita, brain. Kita nak protect liver kita. Kita nak feed bakteria-bakteria baik dekat usus kita. So setiap kali kita nak makan makanan, ingat, oh makanan aku ni dia support tak fungsi otak aku. Sebelum kita makan masuk, makanan ni bagus tak untuk bakteria dekat usus aku. Makanan ni protect tak hati aku. So fikir benda tu, so anda tak akan buat yang benda-benda yang khianat untuk badan sendiri, insya-Allah. Okay? So saya rasa setakat ni saja. Sekejap, saya tengok dalam chat box kalau ada last questions. Tak ada Kalau you all ada soalan, boleh tanya member masing-masing lah sebab dah 11:30 saya dah nak stop ni. So saya just nak ucapkan selamat memburu Lailatul Qadar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki untuk bertemu dengannya. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Doakan ini, bacakan, hafalkan setiap saat. Mulakan malam esok. Mula malam ni pun tak apa, bagi yang dah bermula alhamdulillah untuk buat amalan-amalan yang berlipat kali ganda. Mudah-mudahan kita dapat rezeki Lailatul Qadar, insya-Allah. Saya jumpa satu video bagus ni.
Okay. So saya rasa itu saja. Alhamdulillah. Minta maaf ambil masa yang lama, tapi saya doakan mudah-mudahan anda mendapat ilmu yang terbaik. Saya juga masih banyak yang perlu belajar dan saya juga terbuka untuk menerima apa-apa cadangan daripada anda yang ada dekat sini, insya-Allah. Sekali lagi bagi anda yang memang ada masalah-masalah kesihatan yang rasanya memerlukan solusi yang terbaik, insya-Allah cuba program ini, cuba jaga pemakanan sebaiknya. Anti-inflammatory lifestyle is one of the best solution yang akan bantu untuk reverse balik kesihatan kita. So itu saja. InsyaAllah kita berjumpa dalam grup. Ada banyak soalan sebenarnya yang mungkin you all nak tanya. Ada 2-3 orang ni yang PM saya juga dekat sini ni. Ada 2-3 orang, saya akan reply message anda. Dan untuk akhirnya saya doakan selamat berbuka puasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan Allah rezekikan untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.